Anda. Seterusnya hari ini di studio kami nak berkongsi berkenaan satu skim yang dipanggil sebagai skim perubatan madani, bagaimana ia boleh membantu anda semua di luar sana. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan seorang tetamu di studio pada pagi ini iaitu Cik Muhammad Fazril Abu Bakar selaku Ketua Seksyen Pakej Manfaat dan Mekanisme Pembekal Protect Health. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Fazril. Waalaikumsalam, Syu. Sihat adanya? Sihat, Alhamdulillah. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan skim perubatan madani ini, bagaimana skim ini boleh membantu menjaga kesihatan anda di luar sana. Mungkin sedikit mukadimah terlebih daripada Tuan Fazil ni, silakan. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Syu dan juga tim di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Baik, saya terangkan sedikit tentang skim perubatan madani ini. Skim perubatan madani ini di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan orang kata tu Protect Health sebagai anak syarikat, sebagai pelaksana utama kepada skim ini. Jadi di dalam skim ini apa yang boleh penerima dapat adalah rawatan kesihatan asas ataupun acute, kes-kes acute di klinik swasta secara percuma. Bermula 15 Jun 2023 sehingga 31 Disember 2023. Senang cerita daripada 15 Jun hari itu sampai ke hujung tahun lah untuk skim perubatan madani ini. Yang mana ia memberikan fokus kepada rawatan-rawatan kes akut. Kes akut ni apa? Contohnya macam demam, cerit-berit, pening kepala, terseliuh, begitulah. Dan skim ni tujuan pertama kali ini diperkenalkan untuk mengurangkan kesesakan di hospital-hospital awam. Kan kadang-kadang kita pergi klinik buat appointment pun kadang tak kena timingnya kan. Betul. Jadi itulah antara tujuan utama mengapa sebenarnya skim ini diperkenalkan. Cumanya akan ada syarat-syaratnya, bukan semua boleh pergi mendapatkan skim ni, Tuan. Betul. Kalau Tuan boleh kongsikan dengan dan memperjelaskan lebih lanjut kepada penonton kita pada pagi, apakah syarat, siapa yang layak menerima skim ini? Baik. Bila kita berbicara tentang siapa yang layak di dalam untuk mendapatkan skim perubatan madani ini, yang pertama mereka mestilah penerima sumbangan tunai rahmah ataupun STR dalam kumpulan B40 pada fasa 1 2023. Yang mana fasa 1 2023 ni yang awal tahun lah mana yang rayuan kita tak masukkan. Jadi asalkan mereka adalah penerima sumbangan tunai rahmah ataupun STR fasa 1 2023, mereka secara automatik tak ada pendaftaran perlu dilakukan, layak untuk skim perubatan madani. Dan manfaat di dalam skim perubatan madani ini kami pecahkan lagi untuk pengetahuan para penonton Selamat Pagi Malaysia. Kita pecahkan kepada 3 kategori utama. Yang pertama, kategori isi rumah berkeluarga, yang mana mereka akan dapat had manfaat sehingga 31 Disember ni sebanyak RM250. Sekali tak kisahlah, maksudnya sampai hujung tahun total jumlahnya 250, betul. Okay. Dia one off lah kiranya, sekali sahaja. Untuk warga emas tanpa pasangan kita berikan RM125 dan untuk kategori bujang kita berikan RM75 lah. Yang mana had manfaat ni boleh digunakan selagi ada baki di klinik-klinik swasta yang berdaftar sehingga 31 Disember 2023 hujung tahun ni lah. Di 10 daerah buat masa ini, macam saya katakan tadi, ini adalah satu orang kata tu fasa rintis ataupun fasa permulaan yang kita akan cuba di 10 daerah. Kalau saya dengan izin saya senaraikanlah 10 daerah tu. Yang pertama di Selangor kita ada Hulu Langat, Petaling, Gombak dan juga Klang. Di Kuala Lumpur secara keseluruhannya. Di Perak kita ada Kinta, jadi bandar-bandar macam Bandar Ipoh, Bandar Batu Gajah. Di Pulau Pinang kita ada di daerah Timur Laut dan kita ada juga di selatan, di Johor, iaitu di daerah Johor Bahru. Sabah Sarawak juga ada, di Kuching mewakili Sarawak dan juga di Sabah diwakili oleh Kota Kinabalu lah. Dari 10 daerah semuanya masa ini. Okey, itu dia kita kongsi pada anda di Kaca TV sekarang. Ini ringkasan berkenaan dengan skim perubatan madani. Kalau tak sempat nak dengar ni, boleh ambil gambar sekarang, takut terlupa mana ciri-ciri ni. Adakah anda layak dapat ketindakan? Okey, objektif utama selain apa yang
saya kongsikan seketika tadi untuk mengurangkan kesesakan di klinik-klinik awam. Apalagi antara benefit ataupun orang kata kelebihan lain yang akan diterima oleh mereka yang mendapat skim perubatan madani ini? Baik. Jadi selain daripada apa yang Shu cakap tadi kan, kita nak kurangkan kesesakan apa semua ni, pada masa yang sama kita nak tingkatkan akses golongan berpendapatan rendah ni ke klinik swasta. Kerana apa? Kerana banyak klinik swasta ni yang kadang-kala tu lagi dekat jaraknya di perumahan-perumahan ataupun kawasan-kawasan perumahan B40 ni berbanding dengan klinik kesihatan. Itu satu. Satu lagi, kita tahu klinik kesihatan di bawah kementerian kadang-kala beroperasi sehingga hanya pukul 5 kan. Kadang-kadang orang kita ni lepas habis kerja pukul 6, pukul 7 lepas maghrib selalunya baru keluar, baru boleh bawa anak pergi klinik. Jadi klinik swasta ni memberikan khidmat yang lebih lama. Khidmat perkhidmatan ataupun waktu operasi yang lebih lama. Jadi apabila kami buka skim perubatan madani ini di klinik swasta yang berdaftar, boleh semak di laman website kami lah, protecthealth.com.my. Kita insya-Allah tujuannya adalah untuk bagi kumpulan B40 ni tidak perlu lagi pergi menunggu dengan lebih lama di hospital, di ED lah, di Jabatan Kecemasan, dan boleh pergi dapatkan rawatan-rawatan ringan macam saya cakapkan tadi di klinik swasta yang berdaftar ini secara percuma. Tapi adakah semua klinik swasta akan memberikan kemudahan skim perubatan madani? Baik, macam saya cakap tadilah, klinik yang berdaftar. Jadi macam mana nak semak, boleh semak di website kami. Sebab kadang-kadang tak semua klinik swasta ni boleh buat akut, ada yang fokus pada estetik kan. Jadi kalau para penonton ingin menyemak senarai klinik di daerah yang terlibat, boleh semak di laman web kami www.protecthealth.com.my, boleh cari di kawasan yang mana. Jadi macam saya cakap tadi kan Shu, di 10 daerah ini, jadi penduduk di 10 daerah ni ke yang boleh pergi? Tidak. Dia terbuka kepada semua penerima sumbangan tunai rahmah. Contoh, macam kita baru-baru ni Raya Haji kan, orang kata tu, orang Kelantan contohnya datang ke Gombak beraya dan demam contohnya. Boleh tak dia dapat? Boleh. Asalkan berada di 10 daerah yang kami senaraikan tadi tu, tak kisahlah daripada mana pun, asalkan dia adalah penerima sumbangan tunai rahmah, dia secara automatik layak mendapatkan skim perubatan madani ini. Okey, mekanisme untuk pelaksanaan skim perubatan ini kan, setiap kategori itu ada peruntukan yang tertentu, contohnya bujang RM75. Jadi adakah mereka perlu membuat pembayaran terlebih dahulu ataupun bagaimana dengan ubat-ubatan ni, adakah mereka perlu membayar sendiri? Apa kos yang akan ditanggung tu sebenarnya? Baik. Jadi macam saya cakap tadi, rawatan yang akan diberikan di bawah skim perubatan madani ini adalah secara percuma. Maksud percumanya termasuklah konsultasi bersama doktor, ubat-ubatan, prosedur ringan dan juga ujian POCT ataupun kita panggil point of care testing, macam ujian denggi ke, swab ke kan. Begitu, semua ini termasuk di dalam skim ini. Maknanya penerima tidak perlu membayar apa-apa. Tidak perlu membayar apa-apa asalkan ada baki lagi. Contoh, saya bujang, saya pergi ke klinik swasta, saya dapatkan rawatan, demam contohnya, doktor charge contoh RM60. RM60 saya kena bayar ke? Tidak. RM60 tu dia akan makan menggunakan RM75 tersebutlah, dan baki akan ditolak. Jadi ada baki lagi RM15. Boleh ke lagi pergi? Boleh. Satu lagi lawatan terakhir. Selagi baki, kalau baki ada RM1 sekalipun, untuk pengetahuan Syu dan juga para penonton pada pagi ini, selagi ada baki RM5 sekalipun, RM1 sekalipun, masih boleh dapatkan rawatan secara percuma buat kali terakhir. Tapi bayarannya tu perlu ditambah? Percuma. Tidak perlu ada apa-apa sebab kami meletakkan syarat melarang klinik-klinik swasta ini untuk melakukan charge tambahan ataupun kita panggil sebagai balance billing. Contohnya dia dah dapat RM75, klinik tu nak charge RM78, so RM3 tu nak suruh penerima bayar. Tidak boleh sama sekali. Tapi tidak ada had maksimum yang perlu? Ada. Kita ada had maksimum lawatan lah. Tapi kita beri fokus kepada had
manfaat setiap lawatan pula, kita beri fokus informasi tersebut kepada klinik swasta. Contohnya had manfaat untuk setiap lawatan, saya sharekanlah ya, boleh mendapatkan rawatan sehingga RM160 mengikut keperluan lah. Mengikut keperluan. Katakanlah ada RM1 tu, alamak, manfaat boleh dapat RM60 minimum kan. Macam mana nak dapatkan ni, ada RM1 je ni. Boleh. Klinik swasta masih boleh merawat secara dalam orang kata dalam limit maksimum sampailah ke RM160 itu tanpa perlu penerima membayar apa-apa sekalipun di bawah skim perubatan madani. Okey, bagaimana setakat ini respon mereka yang mendapat manfaat daripada skim perubatan madani ni? Baik. Alhamdulillah, setakat ini kami gembiralah orang kata tu dengan sambutan yang diberikan oleh penerima. Sehingga kini kalau ikutkan senarai kami sehingga hari Jumaat yang lepas, kita ada lebih kurang dalam 410 klinik swasta di 10 daerah ini yang telah berdaftar di bawah skim ini. Bermakna pesakit boleh pergi sahaja ke 410 ni dengan semakanlah. Dalam pada masa yang sama, semenjak soft launch ataupun pelancaran skim perubatan madani pada 15 Jun hari itu, kita dah ada lebih kurang dalam 5,000 pesakit yang mendapatkan rawatan di bawah skim ini. Ramai tu, Syu. Jadi kita nak lagi ramai. Sebab skim ini menganggarkan lebih kurang 700,000 isi rumah yang akan mendapat manfaat di bawah skim inilah, insya-Allah. Okey, ini saya tidak langsung memberi kelegaan sedikitlah, terutama untuk mereka yang berada dalam golongan B40 ni kan. Betul. Kalau anak-anak sakit, bil sekarang bukan murah kan. Betul. Kalau nak pergi klinik kesihatan jauh, kadang-kadang padat. Betul. Ramai. Parking pun susah juga nak cari kadang-kadang kan. Jadi ambil maklum tentang skim perubatan ini kalau anda sedang menonton sekarang kan. Kalau ada barangkali sepupu ataupun sanak saudara, ibu bapa golongan emas yang berada di kampung yang tidak berkemampuan untuk kita war-warkan tentang skim perubatan madani dan juga manfaat-manfaat yang akan diterima oleh mereka ini. Okey, persoalannya kenapa hanya 10 daerah saja yang dipilih ni? Soalan yang bagus tu, Syu. Bagi pengetahuan Syu dan juga para penonton pada pagi ini, 10 daerah ini dipilih berdasarkan 2 faktor. Yang mana faktor pertama, 10 daerah ini berbanding daerah-daerah lain yang ada di Malaysia, mereka mempunyai peratusan penduduk urban poor ataupun miskin bandar yang lebih tinggi. Ya, itu faktor satu. Faktor yang kedua pula, 10 daerah ini berbanding daerah-daerah lain di Malaysia mempunyai kepadatan ataupun kesesakan yang berlaku di fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia yang lebih tinggi. Peratusan kesesakan yang kebanyakannya, kalau mengikut data kami, 70% kesesakan yang menyebabkan kesesakan ini, 70% adalah kes bukan kritikal ataupun kes-kes sakit biasa macam saya cakap tadi, batuk, demam, sesama, yang mana klinik swasta pun boleh memberikan rawatan. Maka wujudlah skim perubatan madani ini. Tapi tak ada masalah ya kalau anda daripada negeri lain yang kebetulan berada di sekitar lokasi 10 daerah dinyatakan ini boleh dapatkan rawatan, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, untuk mereka yang mendapat sumbangan tunai ramah akan secara automatik didaftar untuk melayakan diri mereka mendapat skim perubatan ini. Bagaimana dalam masa 6 bulan ni kadang-kadang situasinya bertukar kan. Kadang-kadang barangkali tukar kerja, ada gaji naik ke apa ke kan. Adakah mereka masih lagi layak untuk mendapat skim tersebut? Baik. Jika sekiranya status bertukar ke apa ke, data mereka telah ada pada kamilah kiranya data set tersebut sudah ada dan orang kata kelayakan tu guaranteed, telah disahkan dalam sistem. Jadi jika ada pertukaran ke apa ke, itu mungkin dengan pihak LHDN ataupun kementerian lain lah ya. Cuma untuk sesiapa penerima fasa 1 hari itu, mereka data mereka layak. Data mereka layak. Kira mereka masih ada di dalam orang kata tu data set kami lah. Jadi tidak ada isu, insya-Allah. Tidak ada isu sebarang pertukaran lah. Cuma macam saya cakapkan tadi, untuk pengetahuan para penonton, ini adalah bagi penerima STR fasa 1 2023. Jadi ada yang bertanya kan, macam saya cakap tadi, ada bertanya kalau status tukar rayuan ke apa ke, itu
untuk menerima STR rayuan tidak termasuklah, tidak termasuk. Buat masa inilah, buat masa ini. Tak tahulah nanti ada pertukaran information ke, nanti kami akan maklumkan. Buat masa ini, skim perubatan madani hanya mengambil kira penerima sumbangan tunai rahmah fasa 1 2023. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Mak Fazli Abu Bakar bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan skim perubatan madani. Jadi ialah wawarkanlah kepada mereka yang berkelayakan untuk sama-sama menggunakan skim ini dan juga membantu sama untuk mencapai hasrat kerajaan untuk mengurangkan kesesakan di klinik awam ataupun klinik kesihatan. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Fazil bersama kita hari ini di studio untuk bercakap berkenaan dengan skim perubatan madani. Seterusnya kami nak bawa anda ke